Terima kasih Datuk Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus kepada butiran 25,000 sistem teknologi maklumat PDRM daripada 185 juta naik ke 341 juta. Salah satu jenayah yang menjadi igawan kepada rakyat Malaysia ketika ini adalah jenayah berkaitan dengan penipuan secara atas talian ataupun skamer atau juga disebut sebagai penipuan cyber. Statistik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JK Polis di Raja Malaysia Bukit Aman merekodkan 19,224 kes jenayah dalam talian dari Januari hingga September tahun ini. Peningkatan 23% berbanding 15,659 kes bagi tempoh yang sama tahun lalu. Nilai kerugian bagi Januari hingga September itu lebih kurang 687 juta iaitu sekitar 29% berbanding tempoh sama tahun 2022. Jadi soalan saya kepada pihak kementerian, apakah ada plan perancangan ataupun operasi khas ataupun solusi khusus oleh pihak PDRM untuk menangani masalah penipuan cyber ini? Insiden penipuan dalam talian dan ancaman skam perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak kerana negara telah mengalami kerugian jutaan ringgit dan rakyat menjadi mangsa. Keduanya adalah berkaitan dengan 030,200 hal ehwal immigration daripada 1.12 bilion naik ke 1.23 bilion, sebanyak 11,309 pendatang asing tanpa izin ditahan di depot tahanan immigration seluruh negara setakat Mei 2023. Parti daripada Myanmar paling ramai sebanyak 3,997 orang, Filipina 3,055, diikuti Indonesia 2,811 orang. Bebanan kewangan kerajaan 3.5 hingga 4 juta setiap bulan bersamaan lebih kurang 42 juta setahun yang boleh kita manfaatkan untuk bantu rakyat untuk usaha-usaha lain. Jadi soalan tenggara, adakah pihak kementerian bercadang atau membuat kajian untuk menggubal satu undang-undang yang boleh menangani bebanan ini, termasuklah dengan menguruskan depot-depot tahanan ini, mungkin memperkenalkan satu undang-undang yang lebih komprehensif. Maksudnya kalau sekarang ni ditahan, ditangkap, diletakkan di depot-depot, ada tak mungkin kementerian untuk menggubal undang-undang yang menambah elemen rotan kepada pendatang-pendatang asing tanpa izin. Jadi untuk melaksanakan ini mungkinlah pihak kementerian kena berbincanglah dengan dua hala dengan negara-negara yang terbabit. Dan saya kira selama ini pun bila kita melihat masalah parti ini, seolah-olah macam tak ada jalan penyelesaiannya. Jadi kena berbincang dengan negara yang terbabit dan tetapkan hukuman-hukuman ini ataupun perundangan-perundangan ini beritahu kepada negara terbabit, cadangan tenggara lah, supaya ada satu prosedur untuk bila dah ditahan tu berapa lama disimpan, ditahan di depot, kemudian hukuman rotan mungkin diperkenakan dan memendekkan tempoh tahanan, dan ada klausul lain yang mengarahkan negara terbabit untuk ambil rakyat mereka ni, sebab mereka dah datang secara haram, jadi dah duduk kat negara kita ni. Jadi adalah satu undang-undang untuk supaya bila ditahan di depot, kemudian mungkin memperkenalkan hukuman rotan atau sebagainya, dan dalam tempoh masa yang tertentu negara mereka kena ambil lah rakyat mereka balik di negara kita ni. Seterusnya adalah butiran 040,100 pembanterasan dadah dan butiran 0200 agensi anti dadah kebangsaan. Pada 2 November 2023 dilaporkan bahawa golongan yang paling banyak sekali terjebak dengan najis dadah ni adalah belia, iaitu sekitar 65.9%, iaitu 81,112 orang. Dan dadah ini jadi musuh negara nombor 1 ketika saya berusia 3 tahun, iaitu diumumkan pada 19 Februari 1983. Sehingga hampir 40 tahun, masalah dadah ni masih lagi belum dapat dikawal lah. Dan kita pun sedia maklum, di kawasan-kawasan macam kampung saya pun, Felda tempat saya pun, masih ada lagi generasi-generasi yang menagih dadah ni, sementara pula ada dadah-dadah sintetik. Jadi bagi daerah Kota Tinggi ni, tempat saya lah, Parlimen Tenggara dalam daerah Kota Tinggi, AADK ni hanya memiliki kekuatan anggota seramai 29 orang, terdiri daripada pegawai AADK termasuk pemandu. Mereka juga perlu menanggung tugas lain di Pusat Tahanan Reman Kota Tinggi. Kekurangan anggota AADK disebabkan shift mengganggu tugas hakiki dan tambah beban tugas. Kekurangan juga tuntutan allowance tadi disebut juga oleh beberapa orang ahli parlimen lain tentang allowance lebih masa dan tiada allowance khas pegawai AADK di daerah.
Sedangkan pegawai di Pusat Pemulihan Narkotik menerima allowance khas, yakni allowance kritikal lah. Jadi soalan tenggara, apakah AADK bercadang untuk tambah jumlah staf atau memperkenalkan satu kaedah sukarelawan dengan melibatkan, tadi disebut tentang NGO seperti pemadam, dan juga boleh melibatkan di peringkat nasional ni Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Negeri dan Majlis Belia Daerah. Sebab kita tahu jumlah yang terlibat dengan najis dadah ni kebanyakannya belia. Dan dulu kita pun ada program belia benci dadah. Sekarang ni dah nampak macam tidaklah diketengahkan sangat, jadi mungkin boleh dibugarkan semula. Dan kalangan sukarelawan ni mungkin boleh dilibatkan ex-tentera ataupun ex-polis supaya boleh membantu AADK terutama dalam penguatkuasaan. Dan saya suka nak berkongsi sedikit di sini. Cabaran dadah baru kalangan remaja ni ada satu yang disebut Datuk Pengerusi pedem. Macam papedem juga, tapi dia pedem yang berbentuk seperti cecair vape. Masalah perundangan dan penguatkuasaan ni berlaku di mana Kementerian Kesihatan Malaysia akan tolak kepada AADK bila melibatkan isu dadah pedem ni lah. Polis juga akan tolak kepada AADK, sedangkan dalam akta vape istilah pedem tidak jelas dinyatakan. Pedem masalah berpunca dari dadah sintetik, memberi kesan mental yang teruk. Penempatan untuk pesakit mental juga berkaitan dengan pedem dan dadah-dadah lain juga adalah sangat terhad. Saya difahamkan hanya ada di 2 tempat saja, iaitu di Papar, Sabah dan Puspen di Tampoi. Jadi soalan tenggara, adakah kerajaan bercadang untuk satu, pinda ataupun cipta peruntukan undang-undang berkaitan dengan pedem ini? Dan satu lagi, adakah kerajaan bercadang untuk menambah lagi penempatan untuk pesakit mental kesan daripada dadah ini selain daripada Papar, Sabah dan juga Puspen di Tampoi, Johor? Itu saja, Datuk Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara.